Para frontliners adalah barisan hadapan yang menjadi benteng bukan sahaja kepada hospital, klinik, institusi, malah kepada kesejahteraan sesebuah negara. Apatah lagi ketika berada dalam ancaman kegawatan kesihatan yang melanda dunia kini daripada wabak pandemik, peperangan, tawanan perang sehinggalah kepada ancaman keganasan. Kalau dahulu, frontliners, terutama para doktor, dianggap sebuah tugas yang sangat dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. Namun pada hari ini, para doktor, terutama di Malaysia, dianggap tidak ubah seperti golongan pekerja kuli kontrak yang mudah dikambing hitamkan oleh pihak atasan. Baru-baru ini, seorang doktor dari Hospital Sungai Buloh, Dr. Mustafa Kamal, membangkitkan tentang keadaan bebanan yang ditanggung para petugas kesihatan di hospital penanganan COVID-19 itu. Beliau menyifatkan gambaran yang dialami oleh petugas kesihatan sebagai sudah melangkaui takat gagal atau breaking point. Antara lain, doktor tersebut berkata hospital berkenaan sudah kekurangan kemudahan asas seperti tiada bilik shift on call, makanan shift on call di tengah-tengah peningkatan bilangan kes baru COVID-19. Kekecohan terjadi di media sosial menjadi semakin fishy apabila diketahui Dr. Mustafa Kamal adalah seorang doktor perubatan berstatus kontrak. Jadi, apakah makna ini semua? Adakah kerana berstatus kontrak, hak-hak para doktor di Malaysia ini dicabut begitu sahaja oleh para penghuni tingkat 14 Menara Putrajaya? Bagaimanakah sistem kontrak ini bermula? Siapakah pengasasnya? Teruskan menonton drama Politikus. Untuk memahami sistem kontrak, kita harus berbalik ke belakang. Ianya bermula di zaman pentadbiran Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada 21 Oktober 2016, Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang juga Menteri Keuangan, telah membentangkan bajet 2017 di Dewan Rakyat. Di dalam poin ke-78, ketika membicarakan isu khidmat bakti penjawat awam, Datuk Seri Najib telah mengumumkan perlantikan secara kontrak kumpulan pertama graduan perubatan, pergigian dan farmasi selewat-lewatnya Disember 2016. Jadi, jelas bahawa sistem pelantikan secara kontrak pegawai perubatan telah bermula sejak Disember 2016, bertujuan untuk mempercepatkan tempoh menunggu latihan siswazah bagi graduan perubatan. Kontrak pertama yang ditawarkan oleh pihak kerajaan kepada graduan perubatan ialah selama 3 tahun, iaitu 2 tahun latihan siswazah dan ditambah 1 tahun jika berlaku pelanjutan extension tempoh latihan akibat sebab-sebab seperti kompetensi, kesihatan ataupun bersalin bagi para wanita. Walau bagaimanapun, sehingga kini, setelah melalui 3 zaman pemerintahan kerajaan yang berbeza, masalah yang terjadi tetap sama, bahkan semakin menggila. Zaman Pakatan Harapan. Setelah terjadinya peralihan kekuasaan di Putrajaya pada 8 Mei 2018, Kementerian Kesihatan diterajui oleh Dr. Zulkifli Ahmad serta pasukannya. Walaupun ramai yang memuji keterampilan, kesungguhan, PR beliau yang baik dan kemampuan beliau memahami politiko-ekonomi disebabkan kelulusan beliau sendiri, namun nampaknya beliau bukan orang yang boleh diharapkan untuk melakukan perubahan dalam membela nasib para frontliners, khususnya para doktor gigi dan ahli farmasi kontrak. Bahkan di zaman beliau hanya meneruskan agenda kerajaan sebelum itu untuk menerapkan sistem kontrak bagi para doktor dan frontliners yang lain. Lebih malang lagi, di zaman Pakatan Harapan yang dipimpin oleh 2 orang pemimpin politik bertaraf doktor perubatan ini, buat pertama kali meluluskan cadangan untuk menghapuskan allowance kritikal. Pada Januari 2020, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mengumumkan penghapusan Critical Service Incentive Allowance atau allowance kritikal untuk lantikan baru bermula 1 Januari 2020. Sebelum pengumuman
JPA itu, gaji doktor di Malaysia adalah RM2,947 ditambah dengan allowance public service RM300, allowance critical RM750 dan allowance flexi sebanyak RM600. Total jumlah gaji pokok dan allowance para doktor ialah RM4,451 atau RM5,197 jika termasuk KWSP dan SOCSO. Walau bagaimanapun, setelah percaturan para pembesar KKM dan JPA, allowance kritikal dibatalkan yang menyebabkan turunnya gaji doktor kepada